Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya anak-anak muda yang cinta kepada ilmu. Kita sedang berbicara tentang detik-detik akhir kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan detik-detik akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada waktu duha hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal. Waktu duha 12 hari bulan hari Isnin. Kata Aisyah, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marad." Tak kala berlakunya kesakitan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Rasulullah mula mengambil ataupun meletakkan, mencampakkan satu kain yang berbentuk empat segi, yang ada pada kain itu kemungkinan lambang-lambang bendera di atas mukanya. Mudahnya kita letak macam kesapu tangan, diletakkan di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ihtamma, bila Nabi rasa agak lemas, kasyafaha an wajhihi, maka dibuang kain itu daripada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal wa huwa kadzalik. Nabi berkata dalam keadaan kain menutup mukanya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknati golongan Yahudi dan Kristian kerana mereka menjadikan kubur para nabi mereka masjid. Aisyah terus bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut wa 'indahu qadhun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah summa yamsahu wajahahu bil ma summa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat inna lil mauti la sakarat Allahumma a'inni ala sakaratil maut." Kata Aisyah, aku melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia hampir meninggal dunia. Di sisi Nabi ada satu bekas, dalamnya ada air. Nabi memasukkan tangannya di dalam bekas itu. Kemudian Nabi menyapu dengan air itu pada mukanya. Ya Allah. Kemudian Nabi terus berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu penuh dengan kepedihan, kata Nabi. Ya Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk berhadapan dengan kepedihan, kesakitan kematian ini, kata Rasulullah.
Tuan-tuan, cuba kita ambil sedikit pengajaran. Nabi adalah Habibullah, kekasih Allah. Nabi ini indah, hatinya suci, akhlaknya mulia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rintihannya tiba-tiba menyebut secara jelas bagi menyatakan kepada ummahnya, mati ini pedih, dahsyat. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kematian ini dalam keadaan hidup kita bergelumang dengan dosa? Bagaimana kita nak berhadapan dengan kematian ini sedangkan hati kita penuh dengan kekotoran dan kekejian? Ya Allah. Allah kata Aisyah, aku sendiri melihat Nabi begitu pedih sehingga meletakkan tangannya di dalam bekas yang terisi air, menyapu pada mukanya. Dahsyat, tuan. Waqalat, Aisyah terus bercerita, kunna, kami diberitahu, kami disebut, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yamut, Nabi ini tidak meninggal dunia hatta yukhayyara baina dunya wal akhirah, sehingga Nabi diberi pilihan oleh Allah sama ada nak dunia ataupun nak akhirat. Nak mendedahkan bagaimana jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang tentu Nabi tidak akan pilih dunia. Yang kedua, bagi nak menyatakan hampirnya kehidupan Nabi di penghujung kehidupan usianya. Falamma kana maradu Rasulillah, tak kala Nabi sakit yang membawa kepada matinya, aradat lahul buhah, terdedah bagi Nabi buhah. Buhah, suara serak, suara dengusan, suara seperti kalau orang bercakap suara dia kerak. Macam tu lah. Berdengus. Buhah. Kata Aisyah, aku mendengar ketika itu sempat lagi Nabi bersabda, ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa fa'alimna annahu yukhayyar. Nabi berkata, bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka nikmat dari kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salih, mereka inilah teman yang paling baik. Kata Aisyah, kami sedar ketika itulah Nabi telah diberi pilihan oleh Allah bahawa penghujung hidupnya tiada lagi dunia menuju ke akhirat. Allah Ta'ala telah memasukkan kehidupan Nabi di alam baru, iaitu alam akhirat. Aisyah terus bercerita, ketika Nabi nazak, kepedihan, hampir meninggal dunia, asnadtu Rasulullah, aku sandarkan Nabi ila sadri, ke dadaku. Fa asghaitu ilaihi qabla an yamut, aku menunduk, aku memegang, aku menghampirinya sebelum dia meninggal dunia. Aku mendengar dia berkata, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah. Setiap tazkirah petang saya berbicara tentang istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, dalam keadaan dia bersandar tubuhnya dengan Aisyah lagi sempat mendengar, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku.
ampunkanlah aku, rahmatilah aku, dan sertailah aku birrafiqil a'la, dengan golongan yang menjadi teman setia di syurga yang tinggi di sisi Allah. Ar-Rafiq Al-A'la. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya nak tambah sikit walaupun tidak disebut dalam kitab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam membicarakan tentang apa makna Ar-Rafiq Al-A'la. Ada 3 pendapat yang biasa disebut. Pendapat yang pertama, Ar-Rafiq Al-A'la dengan makna bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya birrafiq wa alhaqni, wahai Tuhanku, sertakanlah aku bersama dengan para nabi, para rasul. Ini pendapat. Pendapat yang kedua menyatakan Ar-Rafiq A'la ialah nama Allah. Kerana Allah Ta'ala itu Rafiq, lembut pada hambanya. Ada pendapat yang menyatakan Ar-Rafiq ialah syurga. Walaupun demikian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut as-sahih alladhi alaihi al-jumhur, pendapat yang sahih yang dipegang oleh jumhur ulama dengan makna ar-rafiq a'la ialah ma'al ladhina an'amta alaihim, ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Bila Nabi sebut ar-rafiqil a'la dengan makna bersama dengan para nabi-nabi, menuju untuk menyertai sama bersama dengan nabi-nabi, para rasul, para siddiqin. Allahu Akbar. Aisyah terus bercerita, inna min ni'matillahi alayya, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dikurniakan kepadaku, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di waktu giliranku, di rumahku, wa baina sahri wa nahri, di antara dadaku dan leherku, iaitu Rasulullah wafat di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anhu. Wa inna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda al-maut. Allah Taala telah menghimpunkan air liurku dengan air liur Nabi ketika kematiannya. Faqad dakhala alayya, bagaimana Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Aisyah, air liurnya bercampur dengan air liur Nabi SAW ketika Rasulullah wafat. Kata Aisyah, telah masuk menemuiku saudaraku Abdul Rahman bin Abi Bakr dalam keadaan bersamanya siwak ratabah, kayu sugi yang lembut. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri, dalam keadaan aku sedang menyandarkan tubuh Nabi ke arah dadaku, pegang Nabi macam tu. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah sugi yang sedang dibawa oleh Abdul Rahman, dan aku mengetahui bahawa Nabi ini memang suka kepada bersugi dan memang minat untuk bersugi. Aku pun berkata kepada Nabi, akhudhu lak, aku perlu ambil sugi ini untukmu, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mengisyaratkan dengan kepalanya sahaja. Dengan mengisyaratkan dengan kepalanya, iaitu ya. Maka aku pun, kata Aisyah, mengambil sugi itu daripada Abdul Rahman. Aku melembutkan kayu sugi itu untuk digunakan kepada Nabi.
Kemudian aku menyerahkan sugi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarraha ala fi. Rasulullah pun menggerakkan kayu sugi itu pada mulutnya dan pada giginya, dan dia bersugi dengan sebaik-baik memenuhi giginya. Thumma hawala an. Kemudian Nabi coba untuk mengambil sugi itu kepadaku. Falam yastati'. Dia cuba untuk meletakkan sugi itu, bagi sugi itu kepadaku. Tapi dia tidak mampu lagi. Bila dia sugi, letak, siap nak bagi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak mampu lagi menyerahkan sugi itu kepada Aisyah. Fasaqatat min yadih. Siwak ataupun sugi itu pun jatuh daripada tangannya. Maka itulah cerita Allah Ta'ala telah menghimpunkan air liurku dengan air liur Nabi pada akhir kehidupan Nabi di dunia ini dan pada awal kehidupan Nabi di akhirat, iaitu kewafatannya. Wa qalat Aisyah terus bercerita, kana baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raqwah. Cerita yang lain tetapi lebih kurang maknanya, riwayat yang lain kata Aisyah, di hadapan Nabi ada satu rakwah, satu bekas yang dibuat daripada kulit, di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'. Nabi masukkan tangannya di dalam air itu, kemudian menyapu pada mukanya. Nabi berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi mati itu banyaknya kepedihan. Summa nasaba usba'ahul yusra. Nabi mengangkat jarinya yang di sebelah kiri. Tak mampu nak takat tangan kerana sugi ada di sebelah kanannya. Mengangkat jarinya di sebelah kirinya. Nabi terus berkata, ar-rafiqil a'la. Bersama dengan para nabi dan para rasul dalam syurga. Fir-rafiqil a'la. Nabi mengulangnya 2 kali. Kemudian Nabi dicabut nyawanya oleh malaikat. Wa malat yaduhu fil ma'. Terkulai tangan Nabi di dalam air. Fanazartu ilaihi hina malat unuquh. Kata Aisyah, aku melihat sendiri ketika itu terkulainya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu annahu qada. Dan aku menyedari dan mengetahui ajal Nabi sudah tamat. Allahu akbar. Falamma kharajat nafsuhu. Kata Aisyah terus bercerita, tak kala ruh Nabi keluar daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ajid rihan qat atyaba minha. Aku tidak merasai dan mencium satu bau yang lagi wangi daripadanya. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita kemungkinan boleh bersedih dengan kematian Nabi. Tetapi betapa ramai orang masih lagi tidak sadar, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, mereka yang sombong di zaman dahulu pernah dimatikan oleh Allah. Maka jika orang yang sombong di zaman sekarang, orang yang penuh dengan dosa di zaman sekarang, orang muda, orang tua, orang sakit, sesiapa sahaja yang kaya, yang sombong, yang jahat, yang samseng, semuanya akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Tetapi bagaimana penghujung kematian seseorang itu yang mesti menjadi penilaian buat kita. Bagaimana penghujung kehidupan kita. Allah. Tapi kita nak menyedari betapa pedihnya kewafatan Nabi. Itu Nabi. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bercerita lagi. Wada'tu yadayya ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mat. Isteri Nabi datang mengkerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ummu Salamah, meletakkan tangannya di atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kewafatannya. Wa marrat alayya jum'un ba'da dhalik.
Kata Ummu Salamah, telah berlalu kepada saya banyak kali Jumaat selepas itu. Wa ana akulu wa atawadda wa ma yadhhabu rihul miski min yadayya. Aku makan, aku berwudu, yakni aku basuh tangan aku. Tidak hilang bau kasturi daripada tanganku. Ya Allah. Memang kerana itu Nabi yang dipilih oleh Allah. Tandanya jelas dipilih oleh Allah Tuhan sayang. Wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu duha hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi, terputusnya wahyu. Wafat Nabi menandakan hampirnya kiamat. Wantashara khabaru mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin. Tersebarlah berita kewafatan Nabi kepada seluruh umat Islam, kepada orang ramai. Wa usibu, orang ramai ditimpa satu musibah, bisadmatin wa zuhulin, sebagai satu kejutan, sebagai suatu berita yang dahsyat. Wa minhum man lam yusaddiq dzalik, ada di antara mereka yang tidak mampu menerima dan membenarkan cerita ini. Ada orang yang tidak mampu menerima kewafatan dan berita kewafatan Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bangun dalam keadaan berkata, "Inna rijalan minal munafiqin yaz'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawaffa wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mat walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibn Imran حيث غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم حيث زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. Terlalu emosional Sayyidina Umar kerana kecintaannya, kerana kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berkata, sesungguhnya lelaki-lelaki di kalangan golongan munafik yang menyangka dan mendakwa bahawa Nabi telah wafat, bahawa Nabi sesungguhnya tidak mati, tetapi dia pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran pergi bermunajat kepada Tuhannya. Ketika mana Nabi Musa berpisah daripada kaumnya 40 malam, kemudian dia kembali semula bertemu dengan kaumnya selepas itu, dalam keadaan dikatakan kepada Musa bahawa Musa telah mati. Demi Allah tidak. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Rasulullah benar-benar akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki golongan munafik ini bila mana mereka menyangka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Tidak. Nabi tidak mati. Allah. Salah ke Sayyidina Umar? Tidak. Cintanya, kasihnya Allah. Salim bin Ubaid pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang sedang berada di perkampungan Sanah. Sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ini, Abu Bakar pada waktu pagi pergi menemui isterinya yang keempat, giliran isterinya yang berada di perkampungan Sanah.
yang Saidina Abu Bakar pergi selepas subuh. Kata Salim bin Ubaid memberitahu kepada Abu Bakar tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala ala farsil lahu. Terus Saidina Abu Bakar mara menunggang kudanya menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia masuk ke masjid. Dia melihat orang ramai sedang bercakap dan bercerita dan berbicara tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya yang membenarkan, ada yang mendustakannya, tidak boleh menerima. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk, falam yukallim ahadan minhum. Dia tidak bercakap dengan seseorang pun di kalangan orang ramai yang sedang berkerumun di dalam masjid itu. Aisyah radhiyallahu taala anha terus bercerita, Abu Bakar mara dengan kudanya daripada rumahnya di Sanhi, sehingga dia turun daripada kudanya, masuk ke dalam masjid. Dia tidak bercakap dengan orang ramai. Masuk, wa dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja mughatta bibur. Dalam keadaan dia mara menemui Nabi, jenazah Nabi diselubungi dan ditutup dengan kain selendang. Fakashafa an wajhi Rasulillah. Dia buka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa akabba alaihi. Abu Bakar pun menunduk mendekati Nabi. Faqabbalahu. Dia mencium muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun menangis. Summa baka. Abu Bakar pun menangis. Summa qal. Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi. Engkau wahai Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Engkau hidup dan mati dengan penuh kebaikan wahai Rasulullah. Wallahi la yajma'allahu alaika mautataini abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan engkau dengan dua kematian selama-lamanya. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad mittaha. Kematian ini yang telah ditulis oleh Allah berlaku ke atasmu wahai Rasulullah, engkau telah menghadapinya dan engkau mati sekarang. Allah. Hebat Abu Bakar As-Siddiq dalam kesedihannya yang dahsyat, tetapi jiwanya bersih, akalnya waras dan matang dalam menghadapi situasi getir yang sangat dahsyat itu. Ya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terus berkata, kharaja Abu Bakrin wa Umaru yukallimun nas. Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar sedang berbicara dengan orang ramai. Abu Bakar berkata, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Sayyidina Umar enggan duduk. Sayyidina Abu Bakar terus berkata, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Fa'aba Umar an yajlis. Sayyidina Umar enggan duduk. Kemudian dia terus mengulang, ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Fa'abar Umar an yajlis. Umar enggan duduk. Tak kala Sayyidina Abu Bakar melihat Umar tidak diam, dia terus menaiki mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke arah orang ramai. Tak kala Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar, orang ramai pun terus mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar. Mereka datang menghadap ke arah Sayyidina Umar dan meninggalkan Sayyidina Umar, menghadap ke arah Sayyidina Abu Bakar, meninggalkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Abu Bakar pun memuji Allah, memuja Allah. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan khutbahnya, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat,
wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Wahai orang ramai, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Sesiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup, dia tidak akan mati. Kemudian Sayyidina Umar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tiadalah Muhammad melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang diutuskan sebelumnya. Apakah jika Rasul ini mati ataupun dibunuh, nescaya berpaling tumit-tumit kamu menjadi murtad, berpaling daripada agama. Sesiapa yang berpaling tumitnya daripada agama ini, maka dia tidak boleh mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Tidak boleh mendatangkan mudarat sedikit pun. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Dan Allah akan membalas pahala ganjarannya kepada orang-orang yang bersyukur. Fawallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala al-ayah. Maka demi Allah, seolah-olah manusia orang ramai tidak tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini. Sehinggalah Abu Bakar membacanya. Fatalaqaha minhun nas kulluhum. Orang ramai menerima bacaan ini daripada Sayyidina Abu Bakar. Wasaru yatlunaha wa yadhkurunaha kulluhum. Ketika itulah masing-masing mulalah membaca ayat ini dan menyebut ayat ini dan membicarakan ayat ini. Mula semua sedar. Tersentak jiwa masing-masing sedar. Sayyidina Umar mengakui, wallahi ma huwa illa an sami'atu Abu Bakr yatlul ayat. Demi Allah, tidaklah ia melainkan ayat yang aku dengar Abu Bakar membaca ayat ini. Tiada berlaku melainkan ketika Sayyidina Umar membaca ayat ini. Faka'anni lam asma'ha min qabl. Seolah-olah aku tidak pernah dengar ayat ini. Wa inda dhalik araftu annahu al-haq. Ketika itulah aku mengetahui dengan penuh keyakinan bahawa Sayyidina Umar itu benar dalam menyatakan, Sayyidina Abu Bakar itu benar dalam menyatakan Rasulullah itu telah wafat. Bahawa Nabi sudah meninggal dunia. Fawaqa'tu 'alal ardi. Aku terduduk di atas bumi ini. Ma tahmiluni rijlaya. Dua kaki aku ini tidak mampu lagi menanggung perasaan ini. Dua kaki aku tidak lagi dapat menanggung diriku kerana menyedari memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lesu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam memberi komen ucapan Sayyidina Abu Bakar dengan ucapan Sayyidina Umar. وعلقت عائشة على كلام عمر وكلام أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بشأن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisyah memberi komen dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar Al-Khattab tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ma kana min khutbatayhima min khutbatin illa nafa'allahu biha. Tidak ada satu khutbah pun antara dua khutbah, dua ucapan, iaitu ucapan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, melainkan Allah memberi manfaat dengannya. Sayyidina Umar memberi amaran kepada orang ramai, wa inna fihim lanifaqan. Kerana ada di antara mereka memiliki hati munafik. Sayyidina Umar memberi amaran. Maknanya kata Sayyidatina Aisyah, ucapan Sayyidina Umar itu sendiri ada manfaat dia. Dia berucap macam tu memberi ingatan agar orang munafik tidak ambil kesempatan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahumullahu bidzalik. Allah Taala telah menolak sikap-sikap munafik yang hendak datang dalam diri manusia ketika itu. Walaqad bassara Abu Bakr an-nas al-huda. Abu Bakar pula
memberikan pencerahan kepada orang ramai dengan hidayah petunjuk Allah dan memperkenalkan, menyatakan kepada mereka kebenaran yang sepatutnya dimiliki oleh mereka. Pada hari yang sama, Isnin 12 Rabiul Awal, hari yang sama, pentingnya tuan-tuan, kewafatan Nabi sangat menyedihkan. Tetapi di hari yang sama ada satu perkara, urusan yang penting yang mesti diselesaikan bagi orang yang hidup. Apa dia? Sempurnalah bai'ah Abu Bakrin As-Siddiq sebagai khalifah bagi umat Islam di Saqifah Bani Sa'id. Kita akan berbicara tentang bai'ah dan pelantikan khalifah ini dalam sedutan perbincangan kita yang lain, insya-Allah, kata pengarang. Tetapi kita nak teruskan pembicaraan kita tentang urusan, iaitu pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak memandikan Nabi, kemudian bagaimana nak mengkafankan Nabi, kemudian nak menyembahyankan Nabi, nak mengembumikan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana nak menguruskan jenazah Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anhu menyebut hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umurhu alladhi 'ashahu 'ala al-wajhi al-ard. Umur yang Nabi hidup di atas muka bumi ini. Umurnya. Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah wafat pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, iaitu umurnya 63 tahun. Pendapat Aisyah, hari kematian Nabi sama dengan hari Nabi dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Walaupun demikian, di sana ada 4 pendapat ulama tentang tarikh kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat 2 hari bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat 8 hari bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat 10 hari bulan Rabiul Awal. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat 12 hari bulan Rabiul Awal, hari yang sama kelahiran Nabi dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syara'a al-muslimun bi tajhizir rasul yaum ats-tsulatsa. Cuba lihat, jenazah Nabi adalah jenazah yang mulia, kekasih Allah. Tetapi bagaimana nak menguruskan jenazah Nabi sehingga berlakunya pengurusan jenazah Nabi pada hari Selasa 13 hari bulan Rabiul Awal. Urusan politik lebih dahulu daripada mengurus jenazah Nabi. Cuba kita bayang tuan-tuan, kalau atas dunia hari ini, kalau kita bercakap tentang pelantikan kepimpinan, di waktu yang sama tiba-tiba ada orang besar mati. Mungkin ada orang kata Allah sibuk, masing-masing orang mati-mati ini sibuk nak cakap tentang politik, siapa mereka. Allahu Akbar. Ini sejarah yang menjadi pengajaran kepada kita pentingnya pemimpin yang mengurus manusia yang ada atas dunia ini. Di waktu yang sama, Nabi SAW diurus jenazahnya hari Selasa kerana para sahabat sibuk, li'annahum qamu yawm itsnain, kerana para sahabat qamu melaksanakan tugas pada hari Isnin bintikhabi Abi Bakr khalifatan wa mubaya'ati, kerana sibuk mengundi, memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan berbai'ah dengan Abu Bakar sebagai khalifah. Urusan manusia yang hidup tidak boleh dibiarkan satu detik sekalipun, kerana tiada pemimpin akan mencetuskan perbalahan dan pertengkaran yang besar, akhirnya rebutan yang hebat, penumpahan darah. Ikrimah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ahli keluarga Nabi pun berhimpun untuk memandikan Nabi, iaitu pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Al-Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas,
Usamah bin Zaid. Nama-nama ini berhimpun bagi menguruskan jenazah Nabi. Abdullah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lamma aradu ghaslan Nabi, qalu ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana." Mereka mula berbincang. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, tak kala keluarga Nabi 5 orang ini berhimpun untuk memandikan Nabi, mereka mula berkata, kita tak tahu ni, adakah kita perlu membuang pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebagaimana kita membuang pakaian, memecat pakaian-pakaian orang-orang yang lain yang mati. Orang lain bila nak mati, kita pecat baju dia, pecat seluar dia, kita baru mandikan dia. Ataupun kita nak memandikan Nabi ni dalam keadaan dia memakai pakaian dia ni, jubah dia ni. Falamma ikhtalafu, akhirnya berlaku perselisihan di kalangan keluarga Nabi ni. Alqallahu alaihim annaw. Allah Ta'ala mencampakkan kepada mereka dalam keadaan mereka berselisih. Cabut tidak, cabut tidak, cabut tidak. Buang ataupun tidak pakaian Nabi ni. Bila mereka berselisih, tiba-tiba Allah Ta'ala campak pada mereka. Tidur. 5 orang itu tidur. Fama minhum min ahadin. Tidak ada seorang pun di kalangan 5 orang ini, melainkan dagunya berada pada dada Nabi. 5 orang ni tertidur atas dada Nabi SAW. 5 orang ni tiba-tiba summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Tiba-tiba ketika itulah ada seorang yang berkata di penjuru rumah, la yadruna man huwa. Mereka juga tidak mengenali siapa yang berkata ini. An ghassilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Mandikan Nabi dalam keadaan dia sedang memakai pakaian ini. Jangan pecat, jangan buang, jangan lucutkan pajak. Mereka pun melaksanakan tugas mengurus jenazah Nabi. Faghassalu, mereka memandikannya dalam keadaan Nabi sedang memakai pakaiannya. Mereka menuam air, mencurahkan air di atas baju Nabi. Kemudian mereka menggosok di atas baju Nabi. Tidak pernah tangan mereka masuk menyentuh jasad Nabi SAW. Tak kala mereka memandikan Nabi, kemudian mereka mengkafankan Nabi. Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu taala anha terus berkata, Rasulullah dikafankan dengan 3 pakaian, dengan 3 kain putih daripada Yaman, daripada kain cotton yang tidak ada padanya pakaian lain, qamis wala imamah, tidak ada baju dan tidak dipakai serban pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengurusan jenazah yang dilakukan oleh sahabat Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat baju, tak buat serban, hanya dikafankan Nabi 3 helai kain. Selepas itu mereka semua menunaikan sembahyang kepada Nabi. Mereka tidak menunaikan sembahyang jenazah secara berjamaah, ada seorang imam, tidak. Tetapi mereka bersembahyang kepada jenazah Nabi secara seorang, furada, masing-masing. Sama ada berpuak-puak, berbondong-bondong, mari datang sembahyang. Tapi masing-masing bersembahyang dengan masing-masing. Diletakkan Nabi di atas tempat tidurnya di dalam rumah Aisyah pada hari Selasa 13 hari bulan Rabiul Awal. Lelaki menyembahyankan Nabi, perempuan menyembahyankan Nabi, kanak-kanak menyembahyankan Nabi, semua hamba abdi menyembahyankan Nabi, orang ramai menyembahyankan Nabi. Ikrimah daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dan berkata, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lelaki masuk menunaikan sembahyang kepada Nabi tanpa iman. Tak kala mereka selesai sembahyang, diminta wanita-wanita masuk menyembahyankan Nabi.
Kemudian diminta kanak-kanak masuk menyembahyankan kepada Nabi. Kemudian hamba-hamba masuk menyembahyankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembahyankan Nabi dalam keadaan masing-masing sendiri-sendiri, dalam keadaan perangkap demi perangkap. Tidak ada seorang yang menjadi imam pun sembahyang mereka ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakum as-sabab. Sebab apa tidak ada imam? Tidak ada sebab. Sebab tidak ada iman buat mereka dalam sembahyang berjamaah itu bukan kerana tidak ada khalifah. Khalifah telah dilantik semalam. Kemarin dah lantik khalifah. Tapi apa sembahyang masing-masing ni tak ada khalifah ni? Bai'ah telah selesai. Pemimpin dah ada. Bai'ah dah wujud. Tapi kenapa tidak ada imam sembahyang masing-masingnya? Wala'alla sebab. Kata pengarang ini kemungkinan sebab sembahyang mereka tanpa imam, tidak berjamaah, sebagaimana yang disebut oleh setengah ulama, agar setiap seseorang itu bersembahyang langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perantaraan imam, masing-masing bersembahyang terus berdoa kepada Nabi tanpa perantaraan imam. Minhu ilaihi mubasyarah, daripada setiap orang langsung kepada Nabi, biduni imamin, tanpa perantaraan orang tengah imam. Supaya sembahyang itu berulang-ulang berlaku kepada Nabi ketika mana setiap orang bersembahyang kepada Nabi di Madinah, di kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak, hamba, lelaki dan perempuan. Ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi khasiyatun, ini keistimewaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ramai, orang lain seperti mana kita orang biasa sembahyang jenazah kepada orang ramai secara berjamaah, lagi baik, lagi bagus. Semua orang ramai mula menyembahyangkan Nabi secara asing-asing pada hari Selasa sehinggalah malam Rabu. Hari Selasa ramainya menyembahyangkan Nabi sehingga malam Rabu. Pada malam Rabu 14 hari bulan Rabiul Awal malam, orang Islam mahu mengembumikan Nabi pula. Timbul pula perselisihan. Nak mengembumikan Nabi ni di mana? Nak mengembumikan Nabi di mana? Walam ya'rifu aina yadfanunahu. Mereka tidak tahu nak kebumikan Nabi ni di mana. Hal fil makan alladhi qubita fi, adakah Nabi ini perlu dikebumikan di tempat Nabi dimatikan oleh Allah, iaitu rumah Aisyah, ataupun di Baqi', perkuburan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku dengar inilah dia gambaran penunjuk kelebihan Abu Bakar layak menggantikan Nabi. Bagi menyelesaikan urusan jenazah Nabi, Abu Bakar terus berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yudfan nabiyyun qat illa haitsu qubit. Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun dikebumikan melainkan di tempat dia dicabut nyawanya oleh malaikat. Maknanya Nabi mesti dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada satu peristiwa yang agak indah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melihat di dalam mimpinya. Dan mimpinya ini pernah diceritakan kepada ayahnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini memang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang paling ramai, yang paling banyak memberikan takbir tentang satu mimpi. Ini kelebihan Abu Bakar juga. Qalat lahu, satu hari Aisyah berkata kepada ayahnya, ra'aitu salasata aqmar waqa'na fi hijri. Aku melihat 3 bulan, 3 buah bulan. 3 bulan jatuh di dalam pangkuanku. Faqala laha, kata Abu Bakar
kepada Aisyah, jika benar mimpimu, 3 orang yang terbaik di kalangan penghuni dunia ini, penghuni bumi ini, akan dikebumikan di dalam rumahmu ini. 3 orang. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar terus berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, hadza khairu aqmarika." Inilah dia bulan yang paling baik yang gugur di pangkuanmu, yang dikebumikan di dalam rumahmu. Wa na'lam, dan kita mengetahui Nabi dikebumikan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. 3 bintang, 3 bulan yang terbaik. Kemudian para sahabat pun bila mengetahui keputusan mesti dikebumikan Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabat pun mengalihkan tempat tidur Nabi yang Nabi wafat di atasnya. Kemudian mereka pun menggali kubur di tempat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr an Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah wafat pada hari Isnin, dikebumikan pada hari Selasa. Dikebumikan pada hari Rabu. Hari Selasa dimandikan, hari Rabu baru dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala selesainya penggalian kubur Nabi, Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib masuk dalam kubur. Bilik Aisyah radhiyallahu taala anha berada di penjuru masjid Nabi, sebagaimana kita lihat hari ini. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di penjuru bilik Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Baqiyat hujrah Aisyah kharij al-masjid. Ketika itu bilik Aisyah masih lagi kekal di luar masjid. Berada di luar masjid. Tempat hari ini kita tengok di sebelah timur Masjid Nabi SAW. Sehinggalah di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, tak kala Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, dia mengarahkan gubernur yang memerintah Madinah ketika itu, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, memperluaskan masjid, dan Sayyidina Umar telah memperluaskan masjid di sebelah timur. Ketika itulah dengan langsung bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, kubur Nabi berada di dalam masjid. Baru zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Jadilah kubur Nabi SAW dan 2 kubur sahabat Nabi, yakni Abu Bakar dan Sayyidina Umar, di dalam masjid Nabi SAW. Sahabat Nabi, waqad ta'athara as-sahabah ta'assuran balighan, kesan yang sangat dahsyat dirasai oleh para sahabat dengan sebab kewafatan Nabi SAW. Mereka sangat bersedih dengan kewafatan Nabi dan mereka menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Mereka menangis. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya akan sambung perbincangan yang kerana agak panjang, tapi kita rasa di situlah cerita bagaimana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesedihan yang sedang ditanggung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dididik oleh Nabi, hidup bersama dengan Nabi, melihat segala kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah bersama dengan Nabi, senang bersama dengan Nabi, suka bersama dengan Nabi, duka bersama dengan Nabi. Insan yang paling baik atas dunia ini, yang mereka kasihi lebih daripada keluarga mereka, lebih daripada diri mereka, telah meninggal dunia, wafat bertemu dengan Tuhan. Mereka terpaksa meletakkan Nabi di atas tanah,
dan mereka kebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung perbincangan ini di lain masa malam besok insya-Allah. Moga kita mendapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.